Seterusnya adalah berkaitan dengan rawatan kayu dan langkah-langkah kemasan. Okey. Merawat kayu ia dilakukan untuk menyumbat lubang-lubang dan celahan terbuka semasa kerja-kerja pemasangan. Jadi semasa kita pasang kayu, antara tanggam dengan tanggam, antara bucu dengan bucu, antara kayu-kayu yang kita sambungkan, mungkin terdapat celahan-celahan yang terbuka, dan ini akan mencacatkan pemandangan terhadap kerja kayu yang kita laksanakan. Jadi ia perlu ditutup. Macam mana nak tutup ni? Ada pelbagai lah bahan-bahan yang digunakan, antaranya adalah serbuk penyumbat, kadang-kadang kita panggil sebagai tepung penyumbat, wood polyfiller. Jadi dia akan dibancuh sedikit dengan air, kemudian akan disumbatkan lah. Jadi pemilihan tepung penyumbat ini kita perlu hati-hati, sebabnya kalau kita nakkan finishing yang asli, warna asli kayu, dan kita nak tutup dengan shellac dan juga varnish contohnya, kita perlu elakkan menggunakan tepung penyumbat yang berwarna putih atau yang berwarna cerah, ataupun yang berbeza dengan warna asal kayu, sebabnya ia akan menimbulkan tanda-tanda yang kurang manis dipandang lah. Nanti bertumpuk-tumpuk. Tujuan asal nak tutup lubang, tapi dia dah jadi mencacatkan pemandangan pula apabila kita salah memilih bahan. Kalau kita nak cat, tak apa. Jadi ia perlu dilakukan dengan menggosok dengan kertas. Kita letak, dah sumbat, kita akan gosokkan dengan kertas pasir sebenarnya. Dan dia mempunyai ada yang mempunyai warna kayu, ada juga setengah tu dia dah tahu tujuan dia tu untuk kemasan akhir tu guna shellac. Dia akan cari warna kayu lah sepatutnya untuk tepung penyumbat ataupun wood polyfiller tadi tu. Warna tu perlu seakan-akan dengan warna asli kayu yang digunakan. Okey. Ini contohlah, dia ada dalam bentuk tube dan juga dalam bekas. Alright. Ini dia punya kaedah lah. Kaedah ni boleh tengok lah macam mana proses kita nak buat. Ini contoh bagi aplikasi shellac. Kita ada satu projek kayu. Yang pertama kita akan sumbat lubang-lubang. Katalah kita ada paku ke, ada lubang yang mencacatkan pemandangan kita tu. Kita akan sumbat dulu dengan filler. Kemudian kita akan licinkan produk itu dengan kertas las dan dibersihkan pula dengan habuk tu. Jadi dah di las dengan kertas tadi tu akan berabuk kan. Jadi perlu dibuang habuk-habuk ni supaya permukaan kita tu tidak menggerutu lah apabila kita sapu dengan shellac. Okey, jadi apabila disapukan shellac, kemudian bila dah sapukan shellac, kita perlu gosok lagi dengan kertas las beberapa kali sehinggalah kita puas hati lah. Selalunya 3 kali macam tu. Dah kering sapu, dah kering gosok lagi, dah kering gosok lagi, sehinggalah permukaan yang kita dapat tu berkilau. Jadi ada juga yang mencadangkan akhir sekali tu disapukan dengan leka. Sapukan lapisan leka pada peringkat yang akhir untuk memastikan warna kayu tu lebih timbul dan juga kita boleh melindungi kayu dengan lebih baik lah. Alright. Okey, balik pada kaedah menyapu ni. Kalau kita tengok ni, ini adalah era kayu. Nampak corak kayu tu di sini kan. Ini adalah corak kayu. Jadi bila kita gunakan berus shellac contohnya, kita cuma celupkan sedikit sahaja di hujung berus ini. Sedikit saja, janganlah sampai ke atas ni. Jangan, sikit sahaja di hujung ni. Kemudian kita akan sapu pada satu arah. Pada satu arah begini, ke arah ikut era kayu. Kemudian dah dikering, buatlah beberapa lapisan, kemudian barulah kita tutup dengan leka. Ini salah satu contoh lah cara kemasan. Alright. Ini adalah contoh-contoh berus lah. Yang sebelah kiri ini adalah berus cat. Ini biasa kita dapati. Di sebelah kanan ini adalah berus shellac, memang khusus untuk kemasan shellac lah. Alright. Selain menggunakan berus, kita boleh juga gunakan kemasiapan menggunakan semburan spray gun. Jadi saya just go through je lah. Spray gun ni macam mana. Dia kelebihan dia adalah kemasan kita akan lebih serata ataupun lebih kita panggil apa tu tak comot lah. Tak comot kita punya benda kerja tu, dia lebih sekata. Alright. Kaedah sempurna ni boleh dibaca lah. Jadi kaedahnya ni boleh dibaca. Lebih kurang saja dengan kaedah menggunakan berus tadi, cuma di peringkat akhirnya tu kita akan gunakan spray gun tu lah. Spray gun tersebut. Ini adalah dia punya contoh. Ni jenama dia ni, ada jenama pula tu. Ni contoh dia punya layout ataupun komponen spray gun tersebut.
Dan biasanya ni adalah kesilapan yang biasa berlaku lah apabila kita gunakan spray gun. Okey, mana cursor ni? Okey, yang ini okey, jaga kita punya angle angle apabila kita menyembuh ke arah dinding. Sebabnya bila angle kita ini salah, tidak sekata akan menghasilkan kemasan yang nipis di bahagian bawah dan tebal di bahagian atas. Seperti dalam gambar rajah ni lah Dan juga apabila kita menghalakan spray gun kita tu, pastikan jarak antara tangan dan juga ni lebih kurang sejengkal ada yang mengatakan sejengkal lebih kurang macam tu, dan digerakkan secara sekata. Sama je jarak dia dengan permukaan yang nak kita sembuh event finish event finish ni macam mana? Bila kita bergerak kita punya siku tu macam ada angle pula, macam ada angsel pula kat situ macam ada angsel, dia tak bergerak sama kiri kanan macam tu jadi yang ini akan menghasilkan kemasan yang lebih nipis berbanding di bahagian tengah lah. Ni pandangan atas di sini akan lebih nipis. Okey, macam mana nak mengatasi masalah uneven finish ni uneven finish ni? Kita patah ke slide yang seterusnya. Okey, ini adalah triggering teknik dia lah salah satu kaedah untuk mengelakkan tumpukan tidak sekata pada permukaan kerja kita ni adalah kita start stroke kita punya gun tu lebih awal berbanding sebelum sampai kepada permukaan kerja kita. Jadi kita mulakan lebih awal, ini kita dah start tekan kita bawa terus ke atas permukaan dan kita jangan end dekat hujung permukaan ni jangan release trigger ni dekat sini ini baru kita end kita punya stroke, barulah kita punya permukaan tu lebih sekata. Alright. Dan juga ni gambar ni tak berapa jelas tapi saya harap boleh nampak lah di belakang ini. Overlapping teknik ni adalah nak pastikan permukaan pertindingan sekata sekitar 50%. Macam ni kita dah sembuh kan. Jadi sekitar 50% overlapping di sini. Jadi permukaan tu akan lebih sekata lah. Jadi yang bawah ni pun sama, dia akan naik 50%. Seperti itu Alright, ni kaedah lah, contoh kaedah-kaedah menggunakan spray gun. Alright. Saya rasa sehingga setakat itu sahaja untuk tajuk kemasiapan kerja kayu kita ni. Saya ucapkan terima kasih. Stay safe. Pastikan insyaAllah kita jaga kita punya kesihatan dan sebagainya dalam musim-musim PKP ni. Dan saya harap video ini dapat menerangkan dengan jelas tentang kaedah-kaedah untuk kemasiapan bagi projek kayu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.